Saya ingin mulakan sesi pada malam ini dengan berkongsi sebuah Facebook posting saudara Asim M. Hatta. Kita belum masuk lagi isu Viva Palestina. Saya nak sentuh berkenaan dengan khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor semalam. Dan saya ingin echo ataupun menyokong posting yang ditulis oleh saudara Asim Muhammad Hatta ini. Dia ini adalah graduan usul fiqh wa usuluh daripada Universiti Yarmouk. Dalam masa yang sama, dia ada MSS Psikologi Industri dan Organisasi daripada UKM Bangi. Secara umum saya menyokong komen beliau berkenaan dengan khutbah yang dikeluarkan oleh Jais semalam berkenaan dengan bunuh diri. Ya. Kita tahu masalah mental global sekarang ini dia dah sampai status pandemik sebenarnya. Okay. Bahkan kita boleh kata sebelum pandemik COVID-19, mental health problem ni sebenarnya dah jadi pandemik. Dan we can safely say it will continue on to be the pandemic in the next few decades, maybe. Ya, wallahu alam. Tapi kelihatannya ke arah itu. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada dan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Selangor kerana mengeluarkan khutbah berkenaan dengan tajuk ini. Saya rasa sangat penting, sangat diperlukan oleh masyarakat. Tetapi izinkan saya untuk memberikan sedikit pandangan selaku Vice President 2 kepada MIASA, Mental Illness Awareness and Support Association, dan selaku seorang ustaz yang juga sebagai seorang yang menyokong kritikan ataupun komen yang disampaikan oleh saudara Asim Hatta ini. Saya ingin bacakan beberapa paragraf daripada posting beliau ini. Asim M. Hatta, bagi siapa yang nak cari posting ini, Asim A-S-I-M M. Hatta. Saya tak pernah jumpa sahabat ni, tetapi saya baca posting ini dan saya ingin menyatakan sokongan. Pertama sekali yang beliau timbulkan adalah menyamakan isu kesihatan mental dengan isu keimanan. Ya. Saya mendengar khutbah semalam juga, saya mendapat poin yang sama. Okay. Yes, we tried our best. Kita cuba sedaya upaya untuk memberi uzur, mencari ruang untuk kita justify perkara tu. Tetapi still, bila saya dengar balik, bila saya baca balik dia punya teks, memang ke situ perginya. Menyamakan isu kesihatan mental dengan isu keimanan. Sebab ada satu kenyataan dalam khutbah itu. Menulis, ini semua menggambarkan kerapuhan iman dan kurangnya penghayatan keagamaan sehingga sanggup mengambil tindakan membunuh diri akibat tekanan hidup yang dialami. Yang dipermasalahkan adalah kenyataan ini semua menggambarkan kerapuhan iman. Okay. Dalam masa yang sama, saya bukan nak mengatakan bahawa kes-kes bunuh diri yang berlaku ni semuanya tidak ada kaitan dengan isu iman. Kita kena cari jalan tengah di sini. Sebab dalam kes tertentu, iman ada kaitan dengan masalah mental dan juga dengan sebahagian kes bunuh diri. Dalam keadaan yang lain, kita tidak boleh mengaitkannya secara langsung dengan masalah iman. Okey. Sebab macam mana boleh ada kes yang ada kaitan dengan iman? Okey. Bila kita lihat kepada statistik bunuh diri sedunia, kumpulan agama yang paling tinggi melakukan bunuh diri, tidak lain yang tidak bukan adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Okay, it is consistent throughout the world, cross-cultural, cross-country. Jadi menunjukkan bahawa keimanan kepada Tuhan itu paling tidak dia ada deterring effect. Dia ada kesan yang menghadang seseorang yang ada suicidal ideation untuk actually execute it. Okay. Jadi kita tidak boleh kata bahawa tidak ada kaitan langsung. Mari sama-sama berfikir dengan saya. Seseorang yang menganggap bahawa kehidupan ini tidak ada makna, kesengsaraan yang dia lalui dalam hidup ini tidak ada makna,
penderitaan ataupun kezaliman yang menimpa dia ini, dia tidak akan mendapat keadilan. Orang yang melakukan kezaliman dia ini akan terlepas. Dan dia pula tidak mendapat sokongan daripada sesiapa. Dan dia pula menganggap bahawa kehidupan ini adalah segala-galanya. Selepas ini tidak ada kehidupan lain. This is the best life can offer. Dan hidupnya pula penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Bagaimana orang seperti ini ingin meneruskan kehidupan dengan harapan, dengan positive mindset? Saya tak kata impossible, tetapi logically it is impossible. Someone can have cognitive dissonance. Maksudnya dia percaya lain, tetapi dia boleh berbohong kepada diri dia. Dia boleh percaya bahawa hidup ni tidak ada makna, tetapi dia menjalani kehidupan ni seolah-olah ia ada makna. Boleh berlaku begitu. Sama juga seperti sebahagian orang Islam yang percaya hidup ni ada makna, tetapi menjalani kehidupan ni seolah-olah hidup ni tidak ada makna. Boleh saja, kedua-dua pihak boleh ada cognitive dissonance. Percaya sesuatu, tetapi hidup dengan sikap yang bertentangan dengan kepercayaan dia itu. Betul? Ramai tak orang Islam yang hidup macam tak ada Tuhan? Ada juga orang yang tak percaya pada Tuhan, tapi hidupnya macam ada Tuhan. Pelik. Mungkin fitrah dia itu beritahu dia bahawa hidup ni ada makna. Tapi dia just tak tahu. Dia meneruskan kehidupan dia seolah-olah ada makna. Tapi orang yang beragama kadang-kadang melalui kehidupan seolah-olah tidak ada makna. Jadi orang yang percaya kehidupan ni tidak ada makna dengan yakin, dan dia penuh dengan penderitaan, kezaliman berlaku ke atas diri dia, dan dia tidak percaya kepada orang, ada cynical perception of life, tak percaya kepada niat baik orang, ataupun percaya bahawa semua orang ada agenda masing-masing, semua orang selfish in the end of the day. Orang yang buat baik pun akhirnya dia ada agenda yang selfish yang dia nak di sebalik itu. Bagaimana orang seperti ini ingin menjalani kehidupan dengan positif? Secara logikal, is impossible. Jadi kita tidak terkejut jikalau kepercayaan dan pegangan hidup seperti ini membawa kepada putus asa, hopelessness, dark outlook of life. Semua benda menjadi gelap, semua benda menjadi hitam. Dan ini tidak mustahil membuat seseorang itu akhirnya mengakhiri nyawa dia. Sebab kemungkinan logika mereka adalah tidak wujud itu lebih aman daripada wujud dalam sengsara. Kesebahagian mereka yang tidak percaya pada Tuhan, atau bukan sebahagian lah, semua yang tidak percaya pada Tuhan, saya bila dia mati, dia hilang. Dia cease to exist. Jadi ceasing to exist itu lebih baik bagi sebahagian orang daripada kekal dalam hidup di dunia ini yang penuh dengan kesengsaraan. Jadi we can understand the logical thought process untuk mereka sampai ke situ. Jadi untuk kita kata tidak ada kaitan langsung tidak benar, untuk kita kata kesemua kes bunuh diri berkaitan dengan iman juga tidak benar. Saya percaya mereka-mereka yang menulis khutbah ni mereka faham. It's not that they do not understand. Tapi mungkin kita tidak berapa setuju dengan certain wordings, sebahagian wording yang digunakan. Lagi satu perkara yang disentuh oleh posting ini adalah bila kita menggunakan judgemental punya wordings ataupun statements when it comes to kes bunuh diri, atau ada orang yang nak bunuh diri, bercakap tentang nak bunuh diri, dia boleh menambah lagi stigma yang ada. Kesan buruk dia apa, sahabat-sahabat? Bila kita terlalu banyak cerita tentang ini dosa, ini haram, mati masuk neraka, orang yang ada suicidal ideation jadi takut, jadi malu untuk berterus terang. Akhirnya suicidal ideation itu kekal dalam jiwa dan minda dia bersendirian, tanpa orang sekeliling mungkin tahu. Akhirnya na'udzubillah min zalik, dia pun mengambil langkah untuk melakukannya. Jadi kesan buruk apabila kita too judgemental kepada mereka-mereka yang ada suicidal ideation ni adalah akhirnya mereka tidak berkongsi apa yang ada dalam minda mereka. Kita nak mereka-mereka yang ada suicidal ideation untuk come forward dan seek help. Tetapi masyarakat juga harus beri ruang untuk mereka berterus terang. Kalau masyarakat tidak beri ruang untuk mereka berterus terang, mereka akan bersendirian dan mungkin akan melakukannya secara bersendirian. Na'udzubillah min zalik. Dan kebanyakan kes suicide berlaku apabila seseorang itu bersendirian. Kan? Jarang mereka nak lakukan dalam keadaan ada orang. Walaupun ada sebahagian kes yang mereka nak orang nampak.
Seperti kes apa kita kata Golden Gate, ya. Dekat Amerika Syarikat, di Golden Gate bridge tu sangat terkenal. Banyak orang bunuh diri dekat situ. Saya bawa isu Golden Gate ni kenapa? Sebab saudara Asim, ya. Saudara Asim mengatakan bahawa bunuh diri ini, okay, sekejap, let me just check betul-betul statement dia. Okay, bunuh diri ini seolah-olah macam semua orang yang melakukan bunuh diri ini melakukannya dalam keadaan tidak waras. This is of course debatable dan it is very subjective. Macam mana kita nak masuk ke dalam minda orang yang telah melakukan bunuh diri dan kita nak kata bahawa dia lakukan dalam keadaan waras ataupun tidak. So the best to me, untuk kita get some idea of their mental states adalah tanya kepada mereka-mereka yang pernah attempt dan selamat. Dan orang-orang seperti ini ada, dan ada dalam mereka yang berkongsi cerita. Ada seorang lelaki, saya lupa nama dia, dia pernah lompat daripada Golden Gate tu. Dan dia diselamatkan. Dia memang dah berniat lah nak bunuh diri, tapi dia tidak mati. Apa yang dia ceritakan? Dia kata, sepanjang perjalanan aku untuk lompat dekat Golden Gate Bridge itu, aku sebenarnya mengharapkan adalah orang yang datang dan bertanya khabar dan show some genuine concern. Kalau ada satu orang saja yang datang tanya, what are you doing? Can I help you? I'm here to listen to your problems. We can have a coffee. Dia kata, that gesture boleh selamatkan dia daripada melakukan bunuh diri itu. Maksud dia masih waras dalam keadaan itu. Dia waras. Sebab dia tahu apa yang dia nak, dia masih mengharapkan lagi, dia tahu yang benar dan yang salah. He perfectly knows what he's doing. Tapi sayang tak ada orang approach. Tapi Alhamdulillah, selepas dibuka cerita, sekarang ni dah ada volunteers. Dah ada beberapa volunteers yang station dekat Golden Gate Bridge itu untuk tengok-tengok kalau ada orang yang nak attempt, so that they will come and extend their hand. Saya tak pasti, ada orang kata Penang Bridge pun banyak juga kes-kes seperti itu. Jadi kemungkinan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada dekat Pulau Pinang boleh come up with something like that. Dan just volunteers, tunggu dekat situ. Na'udzubillah min zalik, kalau ada orang yang kita tengok secara suspicious, you can approach them. Sometimes just by extending a hand, just by hugging, just by saying, I cannot solve your problems, but I will try my best to be a friend. I will try my best to listen. Come, let's come and talk. Mari kita bercakap. Kadang-kadang, just that small gesture saja boleh selamatkan nyawa seseorang. Jadi my point is this. Ada kes-kes bunuh diri dilakukan dalam keadaan orang itu waras. Cuma dia dah putus harapan. Dia tidak lagi melihat harapan. Jadi, adalah tidak benar untuk kita katakan bahawa semua kes bunuh diri dilakukan dalam keadaan tidak waras. Dan adalah juga tidak benar untuk kita katakan semua kes bunuh diri berlaku dalam keadaan waras. Okay? Does that make sense? Okay. Sebab, sama juga kita tanya suicide survivors. Ada orang dia tak ingat langsung. Sebab ni ada mental health problem yang agak serius. Dia tak ingat pun dia attempt. Bila dia tengah sedar, cakap, kenapa aku dekat sini? Aku buat apa? Kenapa kau bawa aku pergi hospital? Dia kata, sebab you attempted. Dan kita tahu mereka jujur, tak ingat pun. That means, there's a high chance ketika mereka attempt tu, mereka sebenarnya tidak ada consciousness. Mereka tidak sedar. Jadi the truth is somewhere in the middle. Yeah, the truth is somewhere in the middle. I know it is very tempting untuk kita bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi al-qalamu an thalath. 3 orang dah tak accountable. Ya. Naim hatta yastayqis, orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Maksudnya kalau awak tidur, awak sleepwalking, awak bunuh orang, awak tidak kira bersalah. Ya. Anis saghir hatta yakbur, budak sehinggalah dia balik. Anil majnun hatta yafiq. Dan yang ketiga, orang yang majnun sehinggalah dia sedar. Okay. Apa takrif majnun? Orang Melayu biasa bila sebut majnun apa dia cakap? Gila. Betul tak? Gila. Tapi takrif gila yang sebenar dia apa sebenarnya?
secara fiqhi berdasarkan hadis ini. Hilang kewarasan. Waras ni apa? Waras ni adalah orang yang, ingat, dia masih ada kefahaman ataupun dia masih berpegang kepada axiomatic principles. Axioms, you know what's axiom? Law of identity, non-contradiction. Itu adalah the basis of kewarasan. You lose that, you're not considered waras. Someone comes to you and say, awak adalah saya lah awak. Ataupun, sekarang saya ada dekat dalam, tapi saya juga ada dekat luar. Saya juga adalah Nabi. Saya adalah Tuhan. Dan ini semua apabila axiomatic principle dia sudah diminish. Dia dah tak boleh membezakan yang betul dan yang salah, contradictory statements. So akal dia sudah tidak lagi boleh berfungsi. Tapi kalau secara awam, kita kata tidak warasnya adalah orang yang tidak boleh membezakan yang benar dan yang salah lagi. Dia dah tak tahu mana betul, mana salah. Ataupun dia sudah hilang kesedaran total. Dia macam sleepwalking. Ada orang tak tidur tapi macam tidur. Macam sleepwalking. Dia bergerak tapi dia tak sedar apa yang dia buat. Contohlah. Perkara ini berlaku ketika proses ruqyah juga. Ramai orang yang boleh diruqyah. Dia bercakap macam-macam. Lepas tu bila disedarkan, dia tak ingat langsung apa yang dia cakap. Dia tak ingat langsung. Ada orang ingat. Ada orang dia very conscious apa yang dia cakap, apa yang dia buat. Kata Ustaz, bila ruqyah tu saya rasa saya tengah observe diri saya sendiri. I mean dia conscious. Tapi ada orang, dia dah lose first person punya subjectivity dan dia bukan jadi third person. Ada orang dia jadi third person, second person observing himself. Ada orang dia bukan second, bukan first. Dia hilang. Dia hilang terus. Jadi bila kita sebut majnun ni, dia hilang kewarasan, dah tidak boleh membezakan yang betul dan salah, dan juga hilang kesedaran diri. Ini secara awam. Now, it's very tempting to use this hadis against everyone who committed suicide. Tetapi, hakikatnya kita tahu bukan semua orang hilang waras apabila mereka melakukan proses bunuh diri. Now, ada sebuah hadis. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Hadis ini nak disampaikan, bagi saya nak kena sampaikan dengan banyak disclaimer. Yes, hadis Nabi. Mungkin ada orang kata, hadis Nabi, semua orang kena tahu Ustaz. Yes, but you have to explain it properly. You nak kena bagi disclaimer yang jelas. Sebab kalau orang salah guna hadis ni berbahaya. So, saya nak letakkan disclaimer di sini. Hadis yang saya nak bacakan ini, dan saya pernah bacakan hadis, saya pernah tulis pasal hadis ni, dan sahabat kita ini juga menulis tentang hadis, menukil hadis ini. Hadis ini bukan untuk menjelaskan bahawa bunuh diri itu tak ada masalah. Hadis ini bukan untuk menjelaskan bahawa semua orang yang bunuh diri akan dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hadis ini paling tidak memberi harapan dan menutup mulut-mulut jahat. Setiap kali berlaku bunuh diri di kalangan orang Islam, ada je yang kata su'ul khatimah. Dengan pasti. Ia ahli neraka. Keluarga malu, kan? Sebab apa? Oh, anak saya ni kat neraka ni Ustaz. Kan? Sebab dia melakukan dosa besar. Ada hadis Nabi mengatakan bahawa orang yang bunuh diri itu, di neraka nanti dia akan mengulang apa yang dia buat. Tapi hadis ini juga harus dibacakan. Hadis ni adalah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi, Amr bin Tufail ad-Dawsi, dengan sahabat dia. Mereka ni, bila dengar Nabi berhijrah pergi Madinah, diorang pun pergi Madinah nak berjuang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa berlaku kepada kawan dia? Kawan dia jatuh sakit dekat Madinah. Bila jatuh sakit, dia putus asa. Tak tahulah apa yang jadi kepada psikologi dia. Akhirnya dia ambil pisau, dia kelar tangan dia. So secara mudahnya sahabat ni bunuh diri. Ni sahabat Nabi yang pergi Madinah kerana berhijrah. Selepas sahabat ini meninggal, kawan dia Amr bin Tufail ad-Dawsi ni, perawi hadis ni, bermimpi. Dia mimpi, dia nampak sahabat dia tu dalam keadaan baik. Kecuali tangan dia itu berbalut. Tangan dia berbalut.
Amr bin Tufail pun tanya kawan dia dalam mimpi, apa yang Tuhan telah buat kepada kau? How are you? How's things? Dia kata, I'm good. Allah Subhanahu Wa Taala telah melayan aku dengan baik. Kenapa? Kerana aku telah melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Amr tanya, kenapa tangan berbalut tu? Apa Amr jawab? Kawan dia kata, Allah beritahu aku, apa yang kamu telah rosakkan, aku tak akan perbaiki. Apa yang kamu telah rosakkan sendiri, aku tidak akan perbaiki. Maksud dia, seolah-olah macam, okey, tak apa, nanti dulu. So, sahabat ni, Amr bin Tufail, dia jumpa Nabi SAW, ceritakan kisah ini. Apa respon Rasulullah? Nabi kata, Ya Allah, kau ampunkanlah dia dan ampunkan tangan dia sekali. Ampunkan tangan dia sekali. Pernah dengar hadis ni? Ada yang pernah dengar. Tapi saya tahu sangat jarang. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Tapi saya minta sahabat-sahabat berhati-hati. Saya tak nak awak ambil hadis ni dan kata, okay lah. Kan? Ada je orang bunuh diri, Allah maafkan. Chill lah. Ha? Dia kata chill lah. Maybe they take it lightly. Saya nak sahabat-sahabat tengok dalam hadis ni. Daripada hadis ni kita faham apa? Orang yang bunuh diri ni, selagi dia tidak berputus harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dilakukan dalam keadaan dia tidak fully waras, of course Allah Subhanahu Wa Taala boleh maafkan. Atau mungkin dia dah tak tertanggung, dia masih waras tapi dia tidak tertanggung, dia buat. Sebab kalau tak waras, Allah tak perlu maafkan. Betul tak? Sebab dia tak berdosa pun. That means dikira dosa dalam keadaan ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Kenapa? Kerana dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. That means, maksud dia apa? Maksudnya adalah Allah ni, dia bukan mengukur hujung seseorang ni hanya dengan what you did, the last thing that you did in your life. Tak semestinya begitu. Allah Subhanahu Wa Taala melihat keseluruhan yang kita buat. Dan kelihatannya ada netting off. You kalau buat banyak kebaikan, dan you buat kesalahan mungkin yang besar, kebaikan yang besar itu mungkin boleh minus off you punya kejahatan. Tapi bagi siapa yang tidak bersedia, tidak buat kebaikan, tidak banyak amal ibadah, lepas tu dia kata, tak apalah, aku kalau bunuh diri pun Allah mungkin boleh ampunkan aku. You are taking a big risk. You mengambil risiko yang besar gila. Ini seorang sahabat Nabi yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tergelincir. Di akhirnya dia tersilap. Sebab tu Allah maafkan dia. Kita kena kata itu dosa. Sebab kalau bukan dosa, tak perlu Allah maafkan. So we can say that's a sin, tapi Allah maafkan dia. Dan dia cerita dalam mimpi itu adalah apa? Sebab aku berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. That means he's done a great deed. Ini kita kena sampaikan ni pada masyarakat. Sebab nak kena hati-hati. Saya tak nak masyarakat ambil hadis ni, no problem, Allah boleh maafkan. Allah maafkan sahabat ni ada syarat. Syarat dia adalah dia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab tu dalam hidup kita ni kita kena cari perjuangan. Dengan harapan kegelinciran kita dalam kehidupan kita dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang kita buat. Tapi kalau kita tak buat kebaikan, jangan ambil risiko. Kalau kita jenis kurang ibadah, kurang ketaatan kepada Allah, jangan ambil risiko, tak apalah, buat maksiat Allah boleh maafkan. Jangan. Because bukan semua orang sama. Manusia itu darajat bergantung kepada amal ibadah yang dia buat. Jadi saya macam lebih teruja jikalau kandungan khutbah tersebut mengajarkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh orang-orang yang nak bunuh diri. Kemungkinan dia sambung minggu depan, wallahu alam. Saya bersangka baik. Kan? Kalau sambung minggu depan, saya sangat mengharapkan kongsi tips, kongsi langkah. Macam mana kalau ada suicidal ideation? Mana nak pergi? Kalau kawan awak beritahu dia nak bunuh diri, macam mana awak nak respon? Because the first thing that you said can mean life and death for someone. Katalah orang dah putus asa, aku dah nak bunuh diri, aku dah tak nak.
Awak pula kata kau ni kurang solat kan, iman rendah. Jangan. Walaupun kemungkinan betul, tetapi there's a better way to say it. The better way to say it is to ajak dia buat sama-sama. Jangan kata pergi balik solat, pergi baca Quran. Jangan buat macam tu. Instead, what do you do? Mari kita pergi masjid sama-sama. Mari kita baca Quran sama-sama. Mari kita buat amal sama-sama. Saya pun kurang. Dengan kesungguhan awak, mungkin Allah makbulkan doa saya sekali. Instead of judging people with religion, that's an easy way out. Tapi kita tak perasan dalam masyarakat kita, kata-kata macam ni buat orang ramai banyak putus asa. Sebab dia rasa, I'm never good enough. Aku orang solat. Aku belajar agama. Aku belajar akidah. Ada ustaz-ustaz yang kena penyakit ini, depression. Ada. So kalau awak keep bombarding, sebab tak ada iman, sebab tak solat, dia akan tanya awak, so apa lagi aku nak buat? Kemungkinan dia solat lebih banyak daripada awak. Tahajud yang lebih kuat daripada kita. Sebab ada aspek mental health yang berkaitan dengan otak. Bukan sahaja berkaitan dengan rohani ataupun minda. Sebab tu it's very important to understand what is a human being secara menyeluruh. Manusia itu ada sisi rohani, ada sisi jasmani. Dan otak ini, dia seolah-olah menjadi jembatan yang menghubungkan rohani dengan badan dan menghubungkan badan dengan rohani. Otak ini, yang saya faham, seolah-olah macam dia berada di tengah. For the roh to deal with the body, it needs to go through the brain, and for the body to affect the roh, it needs to go to the brain also. So otak ni, dia macam wifi router kita. Signal kalau baik macam mana pun, tapi router ada problem, dia nak project signal tu dengan baik, susah. Ada orang, iman dia okey, tetapi ada chemical imbalance pada otak. Ataupun ada kecederaan pada otak dia. Ataupun ada satu kejadian trauma yang betul-betul mencederakan psikologi dia. So kita nak kena tengok secara holistik. Bio, psycho, social, spiritual. Biological, psychological, social and spiritual. Kalau tanya saya akan letak spiritual dekat yang pertama sekali. Sebab komponen spiritual sangat penting. Tetapi jangan hadkan hanya kepada komponen spiritual. Salah besar. Masalah bidang psikiatri barat pula, dia hadkan kepada otak sahaja. When we speak about mental health, dia terlalu fokus kepada otak sahaja. Tapi di dalam agama kita, kita diajar untuk melihat manusia secara menyeluruh. Bio, psycho, social, spiritual. Maksud dia, nak menjaga kesihatan mental dengan baik, awak kena jaga awak punya tidur. Awak kena jaga awaknya pemakanan. Awak kena jaga weight awak, kesihatan awak. Awak kena exercise. Wallahi, tanya doctors, they will tell you, exercise can make you feel better. Sebab otak kita akan keluarkan certain, kita kata neurotransmitters yang akan buat kita rasa we feel better, semangat. Nak solat pun lebih baik, solat pun lebih khusyuk. Seriously, brothers. Kadang-kadang rasa solat tak khusyuk, nak fokus semua tak boleh, sebab badan tak sihat. Sometimes you just have to go exercise, go for a run, go for a swim. Then go back and solat, you realize that your solat will be different. Seriously. Your solat akan berbeza. Atau kadang tidur tak betul. Tidur tunggang-langgang, timing tak jaga. Tidur lambat, lepas tu bangun awal sangat. Ataupun tidur lambat, bangun lambat. So bangun je, badan tak fresh, lethargic dan sebagainya. So it's very important biological component. Nombor dua adalah psychological component. Mental habit jaga. Mental habit. Mental habit ni apa? Tak ada orang boleh check. Awak aja boleh check mental habit awak. Sometimes kita tak perasan kita ada mental habit tertentu. Bila A jadi, kita akan think B. Tapi tak semua orang macam tu. Ada orang A berlaku, dia think Z. Ada A berlaku, dia think C. So kita ingat semua orang fikir macam kita. Sebab tu kadang-kadang we have to talk. Kita kena tanya orang yang tahu. Saya kalau benda ni berlaku, saya akan fikir terus macam ni, Ustaz. Every time saya akan fikir macam ni. Now, that means you ada certain mental habit. Dan certain mental habit ni kalau berkekalan, susah nak ubah. Dia boleh even create physical, kita kata pathways in the brain. The psychiatrist will call synapses. Akan buat new connections dalam otak tu secara physical because of mental habit. Silakan. Ada spesifik example tu, Ustaz? Mental habit. Negative thinking. Example, bila orang buat baik pada kita je,
Kita automatik akan kata, ni ada udang sebalik batu. Dia nak apa sebenarnya? Ada orang macam tu. Every time you buat baik dengan dia, dia terus automatik fikir negatif. Sebab apa? Sebab mungkin dalam hidup dia banyak kena betray. Dia banyak kena khianati, so dia kena put on a very careful stance, very cautious stance. Aku pernah dianiaya dulu oleh orang yang aku sayang, oleh mungkin ayah aku sendiri, abang aku sendiri. So dia memandang dunia dengan vigilant yang terlalu tinggi. So every time orang buat baik pada dia, dia akan automatik, ni nak apa ni? Kan? Ni mesti ada agenda. Dia automatik, dia tak perasan. Ada orang hidup berpuluh tahun macam tu, dia tak perasan. Lepas tu dia kata, I cannot make friends, I cannot sustain my marriage. Bila cek ada mental habit. Isteri buat baik pun sangka buruk. Anak buat baik pun sangka buruk. Ada orang sampai tua macam tu. Kan? Semua orang tak sayang saya. Kan? Ini biasa perempuan cakap macam tu. Anak saya tak sayang saya, suami saya tak sayang saya. Semua orang ada, semua orang tinggalkan saya. Padahal sikap dia yang buat orang treat dia macam tu. Setiap kali orang buat baik pada dia, dia akan tak payahlah buat baik ni kan. Mesti ada nak something ni. Dia tak perasan. Cara dia macam tu buat orang malah nak buat baik. Akhirnya dia jadi self-fulfilling prophecy. Kan? Dia punya anggapan pada orang, buat orang berinteraksi dengan dia dengan cara yang dia sangka orang akan berinteraksi dengan dia. So be very careful of that. This is mental habit.